Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah kali ini ingin saya berkongsi sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain. Dan lafaz yang saya akan bacakan ini adalah daripada Sahih Muslim, hadis nombor 1684 atau penomboran lain hadis nombor 1014, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidaklah seseorang itu bersedekah dengan satu sedekah yang thayyib dan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib, melainkan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya, melainkan Allah Ar-Rahman mengambilnya dengan tangan kanannya. Dan meskipun seseorang tu sedekah sekadar sebiji tamar, sebiji kurma, Allah akan mengembangkannya di tangan kanannya sehinggalah ia menjadi agung, menjadi besar seperti sebuah gunung. Ia sebagaimana seseorang kalian membesarkan seekor anak kuda atau seekor anak unta, ya. Demikian hadisnya. Baik, ini satu hadis daripada sekian banyak ayat Quran dan hadis yang menerangkan keutamaan bersedekah. Namun apa yang menarik perhatian saya terhadap hadis ini ialah di dalamnya terdapat beberapa pengajaran. Yang pertama ialah thayyib. Yang ini kita apabila hendak bersedekah, hendaklah bersedekah sesuatu yang halal lagi baik. Thayyib ataupun thayyibah lah. Sesuatu yang halal lagi baik. Maka hendaklah kita pastikan harta yang kita nak sedekah itu kita terlebih dahulu memperolehinya secara halal dan kemudiannya ia adalah dalam keadaan baik. Kita fokus yang halal tu dulu, ya. Macam sekarang ni, saya maklum KWSP, ya, EPF atau KWSP sudah ada akaun yang syariah compliance. Tetapi masih ramai di kalangan umat Islam yang tidak menukar akaun mereka daripada yang biasa atau yang konvensional kepada yang menepati syariah compliance, ya. Dan duit mereka berkembang di situ. Katakanlah apabila mereka pencen kelak, umur 55 mereka hendak bersedekah, sebab dah dapat duit banyak, takkan ambil semua kan, mesti sedekah kan, mesti bayar zakat juga kan. Tapi macam mana? By that time, bila dah umur 55, macam mana mereka hendak bezakan mana daripada jumlah simpanan itu yang masih halal bersih dan mana yang syubhat, mana yang bercampur dengan yang haram kan. Jadi bagi mereka yang masih belum menukar akaun simpanan mereka di EPF, di KWSP daripada yang konvensional kepada yang syariah, hendaklah melakukannya, ya. Dan ini tidak terhad kepada KWSP saja, tetapi pelbagai cara lain seseorang itu memperolehi hartanya. Katakan dia berniaga ke, katakan simpanan wangnya ke apa kan, pastikan ianya adalah halal. Kemudiannya thayyibah ni sesuatu yang baik. Apabila kita hendak bersedekah, sedekah itu tak semestinya dalam bentuk wang ringgit, tak semestinya dalam bentuk duit, tetapi juga boleh dalam bentuk harta benda. Okey, katakan seseorang itu ada anak sudah pun membesar dan mereka tidak lagi merancang untuk ada anak kan. Jadi pakaian-pakaian anak mereka masa yang kecil itu boleh saja disedekahkan. Jangan disimpan begitu saja sebab sayang kan. Boleh saja disedekahkan sebab kita maklum baby bila kecil dia membesar cepat. Baru saja beli baju, baru saja beli seluar ke apa ke, pakai sekejap, beberapa bulan dah tak muat, kena beli lain kan. Pakai tak muat, kena beli lain kan. Jadi apa yang ada tu kita sedekahkan, namun pastikan yang kita nak sedekah tu masih dalam keadaan baik. Kalau yang dah teruk sangat tu, dah lusuh sangat ke apa ke, tak apalah, itu buat jadi kain buruk di rumah ke kan. Sebab saya teringat lama dulu, tak silap saya ketika tsunami melanda kan, banyak negara-negara. Jadi ada beberapa NGO yang membuat projek kebajikan untuk menghimpun pakaian-pakaian dan peralatan elektrik yang asas seperti periuk nasi ke cerik ke untuk disedekahkan kepada mangsa-mangsa tsunami, khasnya di Sumatera ke, di Aceh ke apa kan. Dan yang orang yang memberi tu, barang-barang elektrik yang dah rosak, kemudian pakaian pula yang dah sangat-sangat tak boleh pakai, yang tak nampak macam pakaian lagi dah. Dan jadi
projek untuk menghimpun pakaian, barangan elektrik yang asas, ia bukan lagi menjadi tempat untuk orang bersedekah, tapi untuk orang macam nak buang apa-apa pakaian dan peralatan yang mereka tak mahu lagi dah, ya. Sehingga kan NGO yang membuat projek ini, mereka terpaksa pula upah orang untuk sort, untuk pisahkan mana pakaian boleh pakai, mana tak boleh pakai, mana barang elektrik boleh pakai, mana tak boleh pakai, mana boleh repair. Dan saya rasa itu yang terakhir. Lepas tu NGO kebajikan pun dah tak buat projek seperti itu. Mereka lagi suka mengutip duit, yang dengan itu mereka membeli pakaian, bandel mana-mana ke, dan itu yang mereka sedekahkan, ya. Jadi apabila kita hendak bersedekah, pastikan ia adalah halal dan juga thayyib. Kenapa? Sebab Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Kita nak apabila kita bersedekah, ia menjadi pahala kepada kita dan ia mengembang dan menjadi satu pelaburan yang menguntungkan kita, kan, di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Allah tidak menerimanya, bukankah itu menjadi satu kerugian saja, kan? Jadi ayuh, kalau kita hendak memberi sesuatu selain wang ringgit, selain currency, bagilah sesuatu yang baik, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba semak rumah masing-masing. Mesti ada banyak pakaian lama ke, pakaian anak-anak yang lama ke, apa kan, yang sebenarnya boleh disedekahkan. Di sana banyak orang yang sangat memerlukannya. Cuma macam saya kata, pastikan ia dalam keadaan elok, ia dalam keadaan yang boleh pakai, dan orang yang menerimanya pun gembira untuk menerimanya. Tak adalah sampai tutup mata ke apa, kan. Okey. Kemudiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang Allah akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya, mengembangkannya di tapak tangannya. Ini tentang sifat-sifat Allah, dan tentang ini telah saya bahas dalam video yang berasingan sebelum ini, yang berjudul Zahir Sifat Allah boleh membawa kepada kekufuran. Boleh rujuk di situ, ya. Baik. Seterusnya dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana seseorang itu bersedekah meskipun sekadar sebutir tamar. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, sekadar mana yang kita boleh sedekah, sedekahkan saja, ya. RM1, RM1. 20 sen, 20 sen. 100 kalau 100. Tapi asalkan kita bersedekah, dan Allah akan mengembangkan sedekah itu daripada yang asalnya sebutir tamar tu, sebutir sebiji kurma itu, sehingga menjadi satu gunung yang bukan sekadar besar, tetapi azim. Azim ni agung, yang majestic, sesuatu yang sangat besar, ya. Oleh itu, ayuh kita bersedekah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila kita sebut tentang duit dan untuk mengembangkannya, di kalangan manusia, termasuklah juga umat Islam, lebih ramai yang yakin dengan pelaburan-pelaburan duniawi yang dijanjikan keuntungannya oleh manusia. Padahal itu adalah ramalan sahaja. Sekejap, ya, masuk Plazatul Smart Time kejap. Okey, lebih ramai manusia yang lebih yakin kepada janji-janji manusia. If you invest with us, we'll give you approximately every year 7%, every year 5%. Jadi lebih ramai yang melabur di unit trust, di fund-fund yang sebagainya, kan. Kemudian ada juga yang masuk saham ke, cryptocurrency ke, dan sebagainya. Dan mereka, bagi yang macam kalau unit trust ke apa ke, ada fund manager yang menguruskannya, kan. Ada yang nak mengembangkan duit dengan usaha sendiri, kan. Dengan pelaburan saham ke, dengan kripto ke, forex tak boleh, ya. Forex itu haram. Okay. And they make so much effort inside it. Maaf, ya. Padahal, pada waktu yang sama, Allah SWT telah pun menjanjikan yang apabila seseorang tu bersedekah, meskipun sebiji tamar itu, Allah akan kembangkannya sampai menjadi, bukan dari tamar tu menjadi 10 tamar. Bukan sebiji tamar tu menjadi 100 tamar. Tak, daripada sebiji tamar tu menjadi sebesar gunung yang azim, gunung yang agung, yang majestic, yang besar. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang yakin tentang janji Allah ni. Kita lebih yakin kepada janji manusia, katakan unit trust punya agent ke apa, kan.
datang mari cerita, oh we forecast we are able to give you profit every year between 4 to 5%, kan. Dia tak boleh fix tau. Kalau fix, yang itu tidak halal, tidak syariah compliant. Kalau dia kata forecast around so and so, katakan around 5 to 7%, yang itu okey. Dia kan, kalau seseorang tu kata secara pasti kami akan bagi 7% setiap tahun, itu tidak syariah compliant. Kalau ada ejen datang kata kami akan bagi 10%, 12%, yang itu tu yang kita kata apa, paman telo apa, skim-skim pelaburan yang tipu tu lah. Okay. Baik, sebab kalau the promise is too good, it is not true lah. Kalau yang 5%, 6%, 4%, yang itu reasonable. Jadi manusia lebih yakin kepada janji manusia yang lain, padahal Allah sendiri telah pun menjanjikan ya Allah akan mengembangkannya, tetapi tak ramai yang janji. Jadi seseorang tu mungkin dia bersedekah RM10, dia sedekah RM5 saja setiap bulan, tetapi unit trust dia akan masukkan 500, dia akan masukkan 1000 atau apa-apa tabung ataupun skim pelaburan lain yang dia ceburi lah. Jadi ayuhnya sama-sama kita renung perkara ini. Daripada kita melabur sana melabur sini, ayuh kita melakukan pelaburan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian di akhir hadis tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagaimana seseorang kalian membesarkan seekor anak kuda atau seekor anak unta, ya. Jadi sebagaimana kita ini membesarkan anak kuda, anak unta yang kecil tu sampai menjadi dewasa apa, demikianlah juga Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan sedekah kita. Di sini ada satu pelajaran di mana boleh bagi kita menggunakan permisalan, perumpamaan dalam kehidupan kita ini bagi menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, sebab sudah tentu bagaimana Allah mengembangkan sedekah kita itu berbeza dengan bagaimana kita manusia buat di dunia ini. Tetapi kita lihat Rasulullah SAW membuat perumpamaan sebagaimana seseorang kalian membesarkan anak kuda atau anak unta. Okay? Jadi boleh-boleh sahaja bila seseorang itu apabila ingin menjelaskan sesuatu berkaitan dengan Allah SWT, berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan permisalan dengan apa yang ada di dunia ini. Dan kalau para penonton pun biasa menonton video saya pun ada juga beberapa kali menggunakan permisalan. Cuma kita kena buat disclaimer terlebih dahulu. Kita kata Maha Suci Allah dengan sebarang kesamaan dengan makhluk. Tetapi ia perumpamaan, ia semisal, sekian. Kita kena buat disclaimer itu supaya tak timbul sesiapa yang mungkin boleh pula salah faham. Ataupun musuh-musuh kepada dakwah sunnah yang sengaja, tengok tu, dia menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak sedemikian, ya. Jadi, kita boleh saja membuat permisalan sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain ada juga membuat permisalan tentang Allah SWT dengan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan, berdasarkan hadis ini saya menganjurkan kepada diri saya, kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayuh kita banyak bersedekah. Sedekah kita itu tidak akan hilang. Kita bagi RM1, RM10, RM100, ia tidak akan hilang. Sebaliknya Allah akan kembangkan. Dan kalau kita tengok hadis ini, macam Allah will personally make sure. Okey, kalau bahasa kita, Allah will personally make sure yang sedekah itu berkembang. Memanglah Allah Ar-Razak yang akan mengembangkannya. Tapi berdasarkan hadis ini, bila Allah sendiri sebut bahawa Allah Ar-Rahman akan mengambilnya dengan tangan kanannya dan mengembangkan sebiji tamar itu di tapak tangannya tu, ia memberi gambaran that He personally will do it. Padahal memanglah Allah yang buat, kan. Sebagaimana sebagai contoh, Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Seseorang itu melabur di sesuatu unit trust, okey, ataupun satu tabung pelaburan, investment fund. Dan investment fund ni dia ada fund managers, kan. Tapi kita nak yang seorang tu saja. Lalu orang tu kata, it's okay, I will personally make sure that your investment with us will grow. Dia sendiri yang ni, kan. Jadi ini dalam hadis ini Allah SWT
memberi jaminan bahawa Allah sendiri yang akan mengembangkannya. Jadi ini antara keistimewaan hadis ini. Jadi saya yakin para penonton semua di kalangan mereka yang banyak bersedekah. Tapi ayuh kita lebih-lebihkan lagi sedekah itu. Lagi kita susah, lagi kita sedekah sebenarnya. Sebab bila lagi susah, aku tak cukup duit ni. Aku tak cukup duit ni kan. Padahal bila tak cukup duit, kita nak duit kita tu berkembang, sebenarnya lagilah kita bersedekah kan. Sebab kalau nak kira, nantilah aku ada duit ekstra baru sedekah. Memang jarang-jarang ada duit ekstra. Betul atau tidak? Kan? Dapat gaji hujung bulan saja. Katakan dapat gaji 25 hari bulan. Belum 30 hari bulan dah tinggal sikit saja kan? Jadi, duit memang tak akan cukup. Jangan kita fikir, nantilah aku dah gaji besar, aku akan sedekah. Tak, bila seseorang tu gaji besar, dia akan, his expenses, his or her expenses, perbelanjaannya pun akan besar. Sebab kalau dulu, katakanlah gajinya 1,500 sebulan. Ataupun dia seorang peniaga, perniagaannya tu keuntungan bersih di hujung bulan, katakanlah 1,500. So, mungkin dia pakai MyWi, kan? Kemudian, dia mendapat gaji yang lebih atau perniagaan lebih untung. So, hujung bulan dia dapat gaji 3,000 ataupun keuntungan bersih 3,000. Dia akan upgrade kereta dia daripada Pro 2 tu mungkin kepada Honda Civic ke, Honda City ke, Proton yang baru apa, S60 kan. Dia akan upgrade keretanya. Dia akan upgrade phone-nya. Dulu pakai phone buruk-buruk je kan. Lepas tu sekarang dah upgrade pada phone iPhone 15. Dulu phone simpan dalam poket. Poket belakang ke dalam mana-mana tak tunjuk. Tapi bila pakai iPhone nak kena tunjuk kan. Kena letak kat sini supaya kamera dia boleh, orang semua boleh nampak. Jadi bila perbelanjaan dah lebih, at the end of the month or at the end of the accounting month ke apa, tak ada duit lebih juga jadinya. It end up the same. Sebab dulu bila gaji sikit, perbelanjaan pun sikit. Bila gaji banyak, perbelanjaan pun banyak. Kita akan upgrade benda-benda dalam kehidupan kita kan. Sehingga akhirnya, bila nak sedekah tu, dulu gaji 1,500 pun sedekah 100. Bila gaji 3,000 pun sedekah 100. Bila gaji katakanlah naik jadi 7,000 pun sedekah 100 juga. Okey, jadi jangan tunggu, jangan berkata kononnya, nantilah aku dah naik pangkat, nantilah bisnes dah maju, baru nak bersedekah. Jangan begitu. Sebab duit tidak akan cukup. Bila duit naik, perbelanjaan kita akan naik, akan menjadi lebih sampai akhirnya, kalau yang ekstra tu saja nak bersedekah, ekstra tu akan jadi sama juga lebih kurang. Kalau dulu 50, 50, 50, 50 jugalah ya. Jadi, ayuh kita bersedekah, yang dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala will personally see to it that your sedekah, that your investment with him will grow. Bukan grow sikit-sikit saja, tapi grow daripada sebiji tamar sehingga menjadi seperti sebuah gunung yang agung. Baik, saya pun dah nak sampai dah ni. Okey, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.